semua, apa khabar? Okey, hari ini cuba teka cikgu nak ajar apa? Okey, cikgu nak ajar karangan berformat syarahan. Okey, ada siapa-siapa tahu tak apa maksud karangan berformat syarahan ni? Apa syarahan ni? Okey, semua tak tahu? Jom cikgu terangkan. Okey, karangan berformat syarahan ni biasanya membicarakan tentang hal-hal yang serius dan biasanya untuk disampaikan dalam pertandingan, ceramah yang disampaikan oleh seorang pakar bidangnya. Okey, contohnya seorang penceramah datang ke sekolah kamu dan sampaikan ceramahnya yang bertajuk cara-cara menjadi pelajar cemerlang, cara-cara menguruskan masa dengan baik. Itu pun dikategorikan sebagai syarahan. Okey, jika kamu lihat daripada penyampaian ceramah tersebut, ada step by step yang penceramah lakukan dalam menyampaikan ceramah mereka, kan? Okey, begitu juga dalam penulisan. Ianya juga mempunyai step by step yang harus diikuti untuk menulis karangan ini. Baiklah, seterusnya cikgu akan tunjukkan format penulisan syarahan. Okey, format penulisan syarahan ni ia harus ada pendahuluan yang harus mengandungi kata-kata aluan dan pembukaan karangan, dan seterusnya harus mengandungi panggilan hormat, ditulis sebelum memulakan perenggan baru. Pembahagian isi dibuat seperti karangan biasa sahaja, dan penutup biasanya ditulis dengan ucapan terima kasih. Baiklah, hari ini cikgu tak akan terangkan kesemuanya. Cikgu hanya akan terangkan untuk membina perenggan pendahuluan yang mantap sahaja. Hal ini kerana pembinaan pendahuluan yang mantap amat penting dalam penulisan syarahan untuk menghasilkan sebuah karangan syarahan yang berkualiti. Baiklah, berikut adalah sampel atau contoh syarahan yang penuh yang mempunyai format-format syarahan yang cikgu terangkan tadi, iaitu pendahuluan, panggilan hormat, isi dan penutup. Namun sekali lagi cikgu tekankan, cikgu hanya akan terangkan pendahuluan sahaja pada hari ini. Baiklah, berikut adalah elemen-elemen yang harus ada di dalam pendahuluan syarahan yang mantap, iaitu mempunyai kata-kata aluan dan panggilan hormat. Baiklah, apa kata-kata aluan ni? Kata-kata aluan adalah kata-kata sapaan yang disampaikan oleh penceramah untuk menyapa tetamu-tetamu yang hadir. Contohnya, penceramah biasanya akan memberi salam dahulu, kemudian menyapa hadirin-hadirin yang ada di dalam ceramah tersebut. Contohnya, yang dihormati guru besar, yang disayangi rakan-rakan sekalian. Begitulah kata-kata aluannya. Dan panggilan hormat pula. Panggilan hormat ni biasanya dilakukan untuk menarik perhatian hadirin kepada syarahan yang disampaikan oleh kita. Contohnya, para hadirin sekalian, para hadirin yang dihormati. Begitulah panggilan hormatnya untuk menarik perhatian orang lain untuk mendengar syarahan kita. Okey, seterusnya dalam pendahuluan pula harus menyatakan tajuk syarahan. Tajuk syarahan ni dalam apa jua penulisan pun mesti dinyatakan tajuk dahulu di dalam pendahuluan, tidak mengira syarahan ataupun karangan-karangan biasa. Ini untuk memudahkan pembaca atau pemeriksa untuk mengetahui apa tajuk yang hendak kita sampaikan di dalam penulisan tersebut. Okey, seterusnya adalah menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah, menggunakan ayat gramatis ni seperti yang pernah cikgu ajar. Ayat yang gramatis harus ada subjek, predikat, penerangan. Begitulah pendahuluan harus dibina. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk contoh pendahuluan yang mantap yang menepati kriteria yang cikgu terangkan tadi. Baiklah, berikut adalah contoh pendahuluan yang mantap. Baiklah, pendahuluan yang mantap ni macam mana? Pendahuluan yang mantap ni adalah pendahuluan yang menepati kriteria yang cikgu terangkan tadi. Okey, betul ke mantapnya pendahuluan cikgu pilih ni? Okey, jom kita lihat.
Kriteria pertama yang cikgu terangkan tadi adalah mempunyai kata-kata aluan, kan. Okey, di dalam pendahuluan ni kita dapat lihat bahawa ia mempunyai kata-kata aluannya. Mana kata aluannya? Okey, ini merupakan kata aluan di dalam pendahuluan ini, iaitu selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara pengerusi majlis, panel hakim yang tetap berdiri di atas neraca keadilan, yang berusaha, Tuan Guru Besar, guru-guru dan rakan seperjuangan sekalian. Baiklah, seperti yang cikgu terangkan tadi, di dalam kata aluan harus mempunyai sapaan kepada tetamu-tetamu yang hadir di dalam syarahan tersebut. Tetamu-tetamu yang mendengar syarahan tersebut. Okey. Contoh dalam pendahuluan ni dia penulis telah memberi sapaan kepada pengerusi majlis, kepada panel hakim, kepada Tuan Guru Besar, kepada guru-guru dan rakan yang hadir untuk mendengar syarahan tersebut. Okey, seterusnya adalah cikgu kata ada panggilan hormat, kan. Panggilan hormat ni panggilan yang dilakukan secara hormat. Panggilan hormat ni dilakukan untuk mengajak tetamu untuk mendengar lagi syarahan yang kita sampaikan. Contoh, ada ke panggilan hormat dalam pendahuluan yang cikgu tunjukkan ni? Ada. Ini merupakan panggilan hormatnya, iaitu para pendengar yang budiman. Jika kita dapat lihat bahawa panggilan hormat ni ditulis sebelum masuk ke perenggan isi, ke perenggan yang baharu. Baiklah, untuk pengetahuan semua, panggilan hormat ni harus ditulis setiap selepas perenggan itu habis dilakukan. Contohnya, sebelum masuk perenggan baru mesti ada panggilan hormat untuk menarik perhatian audiens untuk mendengar syarahan kita lah. Okey. Seterusnya adalah cikgu kata mesti ada tajuk. Okey. Dalam pendahuluan ni ada ke tajuk? Ada. Ini merupakan tajuknya, iaitu tajuk syarahan yang saya akan sampaikan pada pagi yang penuh nostalgia ini ialah punca-punca pencemaran alam sekitar. Okey. Punca-punca alam sekitar adalah tajuk yang ingin disampaikan, syarahan yang ingin disampaikan oleh penulis ni. Okey. Seterusnya adalah cikgu kata mesti ada ayat yang gramatis. Okey. Semestinya ayat yang cikgu bacakan tadi pasti gramatis lah, kan. Okey. Yang cikgu nak tunjuk sebenarnya adalah kata yang mempunyai keindahannya. Dalam ayat ni mempunyai kata-kata yang mampu menarik audiens untuk membacalah. Contoh, neraca keadilan, pada pagi yang penuh nostalgia, kata-kata yang orang kata rare, yang jarang didengar dan jarang diletakkan di dalam pendahuluan atau penulisan. Okey, ini semestinya kena ikut ke kreatifan masing-masing lah. Okey, berdasarkan penerangan yang telah diberikan oleh cikgu sebentar tadi, pastinya kamu dah faham macam mana nak bina satu perenggan pendahuluan untuk karangan berformat syarahan. Oleh itu, cikgu telah sediakan satu soalan pengukuhan untuk kamu buat berdasarkan kefahaman kamu. Okey, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu, ya. Okey, iaitu bina satu perenggan pendahuluan berdasarkan soalan berikut, iaitu anda telah menyertai syarahan yang bertajuk kesan permainan video terhadap tingkah laku remaja dan kanak-kanak. Dalam soalan ini, kamu harus kena pasti betul-betul apa tajuk yang hendak dimasukkan di dalam pendahuluan. Dalam soalan ini jelas dia mengatakan bahawa syarahan yang bertajuk kesan permainan video terhadap tingkah laku remaja dan kanak-kanak. Okey, kamu boleh rujuk pendahuluan yang cikgu paparkan sebentar tadi sebagai rujukan untuk kamu membina perenggan pendahuluan ini. Okey, sekarang tibalah masa untuk cikgu rumuskan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, hari ini kita belajar untuk membina pendahuluan, kan. Okey. Pembinaan pendahuluan yang mantap penting untuk pembinaan karangan berformat syarahan. Okey, pembinaan yang mantap seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi lah. Okey.
Seterusnya, menggunakan bahasa yang mudah difahami, padat, tegas dan berkesan serta meyakinkan dalam syarahan ini. Dalam penulisan syarahan. Kenapa cikgu nyatakan begitu? Kerana penulisan syarahan ini penting untuk kita untuk menarik pembaca atau pendengar untuk mendengar syarahan kita. Dan pasti kena meyakinkanlah untuk menarik perhatian tu. Okey, seterusnya adalah di dalam pendahuluan, panggilan hormat wajib ditulis sebelum memulakan perenggan baru. Okey, panggilan hormat seperti cikgu terangkan tadilah harus ditulis selepas habis perenggan. Okey, seterusnya adalah di dalam pendahuluan juga ia harus wajib mengandungi tajuk syarahan yang ingin disampaikan. Okey, seperti cikgu terangkan, memang setiap penulisan sekalipun mesti mempunyai tajuk di dalam pendahuluan untuk memudahkan pembaca atau pemeriksa mengetahui apa yang kita tulis, apa yang hendak kita sampaikan.